Right. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So, kita akan proceed untuk Laravel hari ini. So, minggu lepas kita dah tengok macam mana nak install Laravel menggunakan Composer. So, siapa yang ada Composer, masalah pada Composer, tak perlu guna Composer, download je dekat Clip. Saya dah sediakan dua file, Laravel 9 dan Laravel 10. Okay. Kalau tak jalan juga, so you upgrade baliklah you punya XAMPP tu. So, you running XAMPP tu 8.0 ke atas. 8.0 ke atas. Okay, so untuk kita runkan dia punya sistem Laravel ni, so pertama sekali kita guna XAMPP ni dan make sure kita running ke Apache, make sure dia ni start lah. Dan kita buka folder localhost Laravel 9, ni nama folder kita dekat folder XAMPP ht.docs. Okay, kalau kita buka folder kita dekat XAMPP ht.docs. So ni ada Laravel 9. Ini kita dah buat last week. So, minggu ni kita nak buat apa? Okay, minggu ni kita tengok ada dua benda kita akan tengok. Okay, satu dari segi security. Security. You kena set bila you dah copy satu folder Laravel tu. Basically, you kena cater tu security dia. Sebab kalau ikutkan folder ni kita tak boleh bagi access kepada user. Okay, folder yang bukan public ni tak boleh access. Sebab apa? Sebab kita punya coding, kita punya file untuk coding semua berada dalam ni. Jadi sepatutnya user tak boleh tengok lah file ni. Jadi kita kena block. Contohnya kalau saya bagi tengok yang ni. Kalau tengok kat sini dia ada satu file. Laravel ni ada satu file nama dia .env. Tengok sini dia ada .env. Kalau saya type kat sini dekat browser saya ni. So kalau saya open kepada public. Orang lain boleh buka file .env tu lah. So dia type localhost laravel 9.env. So apa dia akan dapat kat sini? Dia akan nampak kita punya yang ni yang bahaya. Nama database kita, nama username untuk connect ke database dan nama password untuk connect ke database kita. Okay, so ini tak boleh bagilah orang luar tengok kan. Jadi kita kena block. File ni duduk dekat mana? Dia duduk dekat sini, kat luar ni. So sepatutnya user kalau kita nak bagi masuk sistem Laravel, dia mesti masuk public. Kalau dia nak masuk kat sini, kita kena block dia. Macam mana nak block tu? So kita buat sama-sama. Kita buka folder XAMPP tu, saya punya ni XAMPP, ht. Dan folder Laravel kita, tu folder Laravel kita. Okay, so kita nak block access web user kepada folder di luar ni. Kita nak bagi dia masuk public je. Okay, so dekat Laravel 9 ni, folder Laravel 9, kita create satu file. So right click je dekat sini, right click dekat file ni. Bukan di file ni, right click di sini di tengah-tengah ni. Tempat kosong ni, right click dekat sini. Klik new, ambil text document. Okay, text document. Kita buat sama-sama. Okay, boleh buat sama-sama dengan saya. Okay, sekali lagi buka ht.laravel 9, folder Laravel 9. Kalau you punya tu Laravel 10, bukalah folder Laravel 10. So, kita nak block access kepada folder ni. So, right click dekat sini, dekat kosong ni. Kalau you right click dekat sini, dia macam nak buka file. So, kita right click dekat kosong ni. Right click sini, new text document. Ambil text document. Make sure ada nampak dia punya bawah tu, nampak dia punya .txt tu. Okay. Kalau you tak nampak, maksudnya you kena buat view, file name extension ni kena tick. Okay. Klik balik view ni. And then tick yang ni. Contohnya kalau macam ni, mana dia yang new document. New document kan, tak nampak dia punya .txt kan. Tapi dia file text document, dia tak nampak .txt ni, dia nampak new text document je. So kalau macam ni, just klik dekat view and then make sure file name extension kita tick. Supaya dia nampak ni ya. Sebab apa? Sebab nama file yang kita nak buat ni adalah kita kena buat nama dia, buang yang depan dia tu. So dia .htss. .htss. Kita buat nama file tu lah. Akan saya letakkan notepad. Ini kena nama macam tu.
Nama file ni nama file dia. Titik ni htss. Ini file configuration untuk Apache. So, Apache akan baca file ni. So apa saja rules yang kita letak dalam htss ni dia akan baca dan dia akan execute lah. Ini Apache je. Kalau kita guna web server lain, guna Tomcat ke, dia tak boleh gunalah htss lah. So ni untuk Apache je. So kita dah create satu file nama htss tadi tu. Okay, so buka file. Buka file ni. Kalau tak ada tu boleh open with dan carilah dia punya PM more apps. So you cari Notepad. Guna Notepad je. Okay. So apa kita nak type kat dalam ni? Kita type deny from all. Type tu. So, kita tadi create file htss. Buka file htss tu. Kalau tak boleh buka, cari application untuk buka tu. Okay, open with lah. So buka guna open with. Dan cari bawah ni, dia ada Notepad ni, okey je. Dibuka Notepad. So ini kita punya file. Okay, dan dalam htss ni kita type deny from all. Maksudnya kalau ada orang nak access folder Laravel 9 ni kat luar ni, kita akan deny from all lah. So saya save yang ni ya. Kita save yang ni. Okay, so ini sekarang ni boleh tapi bila saya refresh, sebab saya dah letak rules tadi tu, saya dah letak deny from all ni dekat folder ni. So bila saya refresh yang ni, dia kata forbidden dah. Okay, cuba try. Kita sambung. So sekarang ni folder Laravel 9 tak boleh access. So kalau saya masuk public, sepatutnya public ni boleh access. Kita nak bagi access tapi yang public pun tak boleh dah. Sebab dia restrict daripada folder ni. So mana-mana folder dalam ni semua tak boleh masuk lah. Jadi untuk public, kita kena tambah dekat public ni. So buka public. Public dah ada file htss lah. Kita buka file ni, since tadi dia punya main folder dia, itu Laravel 9 ni kita dah block. So automatic public ni pun dia akan block. Jadi kena override balik dekat folder public ni, dekat file htss lah. So buka Laravel 9, public htss. So kita buat kat sini, allow lah. Allow from all. Tambah kat situ lah. Allow. Tadi deny. So untuk public ni kita allow from all. Okay, refresh je yang ni. So ni tak boleh. So saya refresh. So dah boleh masuk. Okay, so dalam Laravel ni. Okay, so dalam Laravel. Bila kita nak buat satu file, kita nak buka file dalam Laravel ni. Kita guna URL kat atas tu. So /public/URL. Okay, bukan slash nama file. Kalau you belajar web programming, memang you akan slash nama file. Kalau you buat HTML, you akan slash HTML lah. So dalam Laravel, dia tak boleh point terus kepada nama file. You kena buat nama URL dia. Public slash apa saja nama yang you nak buat. Okay. Kita buat contoh-contoh Saya nak buat public slash main lah. Okay, main. So saya nak main ni, dia akan buka file yang saya akan buat nanti. Okay, tapi main ni not found lah sebab kita belum define lagi dekat mana main tu lah. Ni boleh buat sama-sama lah. So, kat mana kita nak define URL ni, main ni kat mana. So dia dalam folder Laravel 9 ni, Laravel 10 ke. Dalam routes lah, dalam routes. Folder routes. Dibuka routes. Ada file web.php ni. Buka itu. So dia dah ada yang default punya, yang ni slash. Yang ni slash ni yang public tadi lah. So dia akan buka file welcome. Okay, kita buat kat bawah dia. Saya buat bawah dia. Bawah dia. Okay, kita buat baru, buat sama-sama. So sekali lagi file ni dekat mana? Dekat folder Laravel 9 tu. Make sure you refer folder XAMPP lah. Bukan yang dalam download ni. Download tu you boleh unzip pun lagi So mesti dalam folder Laravel, mesti dalam folder XAMPP, htdoc, Laravel 9, routes, buka file web.php buka file ni. Semua orang boleh buka. Dan type dekat sini route titik 2 kali.
Okay, titik 2 kali ni. Route titik 2 kali. Okay, route titik. Bukan semicolon lah. Column ni column. Titik dua-dua tu titik. Atas bawah tu titik. Dah kena ada 2 kali ni. Okay, just kena type view. Okay. Ni saya buat kosong dulu macam ni. So dalam ni dia ada 2 benda. 2 parameter. Parameter pertama, parameter kedua. So buat je macam tu. So apa parameter pertama? Yang pertama yang ni. Ni adalah URL kita yang kita buat tadi tu, iaitu lepas public kita buat /main. Inilah kita define main tadi kan, saya buat public /main. So kat sini lah kita define main tu. Dia nak buka file apa? Nak view file apa? Bila jumpa main ni. Bila jumpa main, dia nak view apa? So view apa dekat second punya ni . So, okay, saya buat nama file tu adalah utama. File tu saya tak buat lagi . Nama file utama tu saya tak buat lagi. Tapi tak apa, kita try satu-satu dulu. Maksudnya main ni kita dah register, /main dah ada, tadi not found. Tapi dia akan buka file utama. So, saya refresh yang ni. So, sekarang ni not found. So, tadi saya dah masukkan view main tu dah ada. So, not found ni sepatutnya tak ada error dah. Cuma dia akan ada error lain . Error utama not found. Sebab saya tak create lagi utama . Saya tak create lagi. Saya proceed lah. Siapa yang tertinggal tak apa. Saya proceed dulu. So, sepatutnya /main dia akan buka utama. So, utama ni kena buat dekat mana? Dia kata utama not found. Memang kita tak buat lagi lah. Okay, utama ni kena define kat mana. So, untuk file view kita, kita kena letak dalam folder Laravel 9. Resources, views. Okay. So, semua file view kita kena berada dalam folder ini . Laravel 9, resources, views. Kita create satu file baru. Macam mana saya create file HTSS tadi tu. Samalah kat sini . Ataupun boleh je kat sini. Ada new. Tengok atas window . So, saya paling senang saya biasa buat macam ni . New text document. So, sini utama. So, sini saya buat file dia. Biasa kita buat utama HTML kan. Okay. Tapi dalam Laravel dia tak boleh guna HTML tu. Dia kena guna .blade.php. Sama macam bawah tu. Mesti guna .blade.php. Sama .blade.php. So kita dah create file utama .blade.php. So bila saya refresh ni, file ni dah ada dekat resources view. Mesti berada dalam folder tu utama .blade.php. File tu mesti .blade.php. Okay. Utama tu nama file dan dia mesti .blade.php. Itu mesti . So file ni dia kata tak jumpa, saya dah create pun file utama tu, file utama .blade.php tu saya dah create. So bila saya refresh, tak ada error lah. Okay, dia tak ada error tapi dia kosong lah. Sebab apa kosong? Sebab belum ada apa-apa. So saya letak sedikit content dalam ni, edit. Kita edit ni. So kita letak HTML5 sikit. This is main page. H1 ni HTML lah. Okay, HTML. H1 . So saya save. So bila saya refresh yang ni, keluarlah dia punya website kita. Okay, so kita dah buat satu main, buka file utama . So saya nak buat satu lagi. Tentang /tentang, public /tentang. Dia akan buka file about . So kalau saya buat tentang kat sini, ni not found. Jadi saya kena buka web.php ni kita buka. So copy yang ni. Sebab tak ada yang /tentang tu. So kita buat sini tentang. Tentang. So dia akan buka file apa? Dia akan buka file about. Copy lagi yang ni sebab buat terus yang ketiga tu. Kita ada tentang buka file about. Okay, tentang buka file about. Hubungi buka file contact. Okay, hubungi buka file contact. Okay. So tentang bila saya refresh, not found tu dah tak ada, cuma file about tu kita belum buat. So kita buatlah file about. So ni dah ada utama. Okay, so saya buat satu lagi file untuk about kat resources view .
Ni about.blade.php. Mesti macam tu extension dia. Okay. Copy yang ni kita buat sama je macam ni juga. Ini saya buat about. Okay. Okay. Saya copy yang about ni untuk satu lagi contact. Contact.blade.php. So contact kita buat sini, contact just nak bagi dia nampak different je. Right. So bila saya refresh yang ni tentang masuk about ni dibuka page about. Kalau contact hubungi. So dibuka page contact. So dah ada 3 link dah ada 3 link. Okay, ni saya nak explain sikit web.php ni kalau you tengok dia ada 2 cara. Kalau tengok ni ada 2 cara untuk kita buka file ni. Contohnya macam ni view main utama. Kalau tengok yang atas ni dia pun sama juga. Kita buka file welcome ni. File welcome tu yang public ni lah, yang public ni. Ni file welcome lah. Kalau you buka dekat resources view tu ada file welcome. Yang ni lah file tu. File yang you nampak ni. Ni adalah file welcome. Tapi cara dia panggil lain lah. Dia guna get/function return view. Okay, dia lain. Kalau macam ni straightforward je. View. Sebenarnya boleh je nak buat macam ni. Route, view, slash tidak ada apa-apa. Kita boleh buat yang ni. Saya buat yang atas ni. Okay, yang atas ni kita boleh buat guna arahan macam ni juga. So ini tak perlu letak main sebab dia slash saja. Dan ni adalah file welcome. Okay, ni sama Apa yang saya buat yang ni sama dengan yang atas ni So bila kita nak guna yang atas tu kenapa kita guna yang atas ni? Kenapa dia tak guna yang bawah ni? Okay. Yang atas ni dia ada fungsi lebih sedikit berbanding yang view yang bawah ni. Okay. Terutamanya bila kita nak passing data, contohnya kita nak buka file utama tapi kita nak pass satu data, contohnya nama kita ke. Bila buka utama tu dia akan print file nama kita lah. Jadi kita guna yang atas tu. Okay. So saya guna yang atas ni, saya akan buat satu rak baru. Okay, saya letak bawah ni. Copy paste yang atas, dia adalah get. And then ni nama URL dia. So saya buat kat sini ABC ya. So nama URL dia. Kemudian kalau tadi kita terus buat macam ni Terus buat macam ni kan. Tapi sini dia kena letak comma function. Lepas tu buka dia punya bracket ni. Tutup bracket Okay, dalam dia ni baru kita letak return view welcome. Okay. Katakan saya nak pass satu value ke dalam ni nama file lain lah. Nama file lain lah. Ini saya buat nama file tu adalah modul 1 Okay, modul 1 So modul 1. Saya nak buat kat sini ABC. So dia akan buka modul 1 So modul 1 saya tak buat lagi. So, kita buat satu lagi file nama dia modul 1. That's modul 1.blade.php dia mesti macam tu. Okay. Sama macam tadi juga kita buat H1 This is module 1. And then saya nak print saya nak print value yang dihantar daripada URL tu Okay, katakan bila saya nak print saya akan guna arahan macam ni And then saya letak sini katakan nama. So dia akan print nama kat sini Dia akan print nama. So kalau saya refresh yang ni dia error tak.
Ada kata undefined nama. So kalau you tak nak ada error macam ni, just letak je macam ni. So ini just buat alias depan dia. Supaya kalau dia tak ada nama tu belum ada, kita belum assign nama ke dalam file ni. So dia akan ignore lah. Dia akan ignore. So kita just letak alias depan dia. Okay, so nama tu macam mana? Nama ni contohnya, saya tutup dulu yang lain ya. So, kontak tutup, utama tutup, HTSS tutup, yang ni tutup. Okay, yang ni ya. So, saya nak passing nama. So, contohnya nama. Okay, nama yang saya nak passing dekat sini. Saya nak passing nama tu, saya kena buat compact. Compact. And then, buat macam ni. And. Okay. So, saya buat kat sini nama. Nama dekat sini, kat atas ni. $n sama dengan Thailand. Okay. So kita ada satu variable. So dalam Laravel, variable ni kena letak dollar. Kalau kita belajar Java, kita akan buat string n macam tu kan. Tapi kalau dalam Laravel, untuk menjadikan n tu satu variable, kita just letak dollar je depan dia. So dia boleh jadi string. Kita boleh buat juga 10. 10.9. So dia tak kisah dia jenis apa. So kita tak boleh fikir dia jenis apa. Tapi kalau string dia mesti ada quote. Mesti ada quote. So bila kita nak hantar variable ni ke dalam modul 1. Dekat modul 1 kita nak print variable ni. So cara dia nak hantar ialah view. And then modul 1 ni comma compact n. N ni adalah nama variable. Tanpa perlu letak dollar. Okay, tanpa perlu letak dollar. Tapi dekat tadi kita nak baca sebagai nama. So saya buat sini nama lah. Nama. Sebab kita print nanti nama. Kalau kita ada dua variable, kita nak passing kepada modul 1 tu. So saya buat satu nama. Okay, satu lagi katakan program. Program. Program DSK. So saya nak passing dua benda ni. Dua content ataupun dua variable ke dalam modul 1. So masih lagi guna compact. Cuma just letak comma je dekat sini. Comma. Okay, quote tu buka quote, tutup quote. Dan sini program. Okay, program. Okay, so jangan letak dollar. Tak perlu letak dollar. Tapi dekat variable ni kena ada dollar. Okay, kalau buat macam ni, dia tak tahu itu adalah satu variable. So, kena letak dollar. So, kita passing kat sini. Saya save yang ni. So, kita tengok sini. Kita ulang balik. Route ni dia buat apa? Bila kita jumpa /abc, public /abc dekat URL tu. So, dia akan buat satu function. Function tu adalah pertama, dia akan create satu variable nama assign value to highlight. Dia akan create second variable nama program assign value DSK. Kemudian return view. So dia akan buka view file tu nama apa? module1.blade.php yang berada dalam folder resources views module1.blade.php. Dan kita passing dua-dua variable ni nama dan program ke dalam module 1 menggunakan arahan compact. So, cara nak passing dah compact dalam kurungan dan kena ada quote nama kena ikut nama variable ni tanpa ada dollar. Jangan letak dollar macam ni nanti dia tak jumpa. Okay. So ni baru tutup compact. So kita tutup view satu lagi. Ni baru tutup compact. So kena ada tutup view ni. Save. Bila saya refresh yang ni. Dia keluar soalan. So kalau kita nak print satu lagi. So modul 1 ni. Ini. Kalau saya tak letak ni dia okey lah. Sebab dah ada variable nama. Okay, kalau nak print satu lagi, so kita print satu lagi. Ni saya buat BR, new line. Dan kita print satu lagi, program. Save. Ni adalah nama variable yang kita passing melalui compact dia. So dia akan keluar ni. Okay, tapi katakan yang ni tidak ada, kita passing ni tidak ada value. Tidak ada value. So sini dia akan jadi error. Undefined
nama. So dia error dekat sini Error dekat sini. Okay. So dekat di sini pun dia akan jadi error kalau nama ni belum ada. So kalau kita nak elakkan dia keluar error undefined tu just letak alias je di depan dia. Letak alias je. So, maksudnya kalau tidak ada nama tu dia proceed lah, dia tak print lah. Okay, ni last. Katakan saya tak nak letak nama ni di sini. Saya nak letak /abc. So URL saya nak macam ni /abc and then slash ni saya nak letak nama. Ikutlah saya nak letak Ali ke. Kemudian slash lagi ni saya nak letak program. Katakan SMSK. So, saya nak route ni macam ni. Tapi route tu, ini bukan nama route tapi ini adalah nama input. Okay, nama kepada input nama, ini input kepada program. Kena saya nak buat tu. So, ini boleh macam ni. Kan ni kalau maksudnya /abc. Kalau you nak tukar ini pun boleh. Tapi tak adalah yang /abc saja tu tidak ada. So, saya buang ini. So, benda sama kita nak buat tapi kita nak input tu daripada URL. So, instead of /abc saja, kita kena ada input belakang dia kan. So, sini kita kena buat macam ni. Untuk melambangkan ini adalah input, bukannya URL. So, ni buat je apa-apa saja nama kat sini. Dia tak effect pun. Saya buat add saja. Slash. Ni untuk program. Ni saya buat untuk N, ini untuk P. Okay. Dia mesti macam tu. Melambangkan ini adalah input yang kita akan baca. Okay. Dia mesti curly bracket, tutup curly bracket. So, nama ni tak kisah nak letak apa pun. And then dekat function ni, dalam kurungan function tu, kita kena letak nama variable tu lah. Contohnya ini sebagai saya nak passing variable tu nama dia $nama. Ini pun saya nak passing dia adalah sebagai $program. Itu adalah nama variable. So dekat sini yang penting lah. So sini kita buat $nama, $program. Okay. So kat sini, ini tak kisah saya nak buat XY pun tak kisah. Okay. Tapi $nama ni, kenapa kena buat $nama? Sebab kita compact nama. Okay. Sebab kita hantar, ini $nama lah yang kita hantar. Kita compact program. So kita hantar $program. So mesti sini nama samalah dengan yang kita compact. Tapi yang dekat sini, XY. So X ni mana satu? X tu adakah program? Y tu adakah nama? So sini dia tricky sikit. Dia ikut turutan dia ikut turutan. So first yang kita buat curly bracket, dia akan masuk ke dalam $nama. Ikut sequence dia. So kalau yang ni first, so untuk parameter pertama dia akan ambil value yang X ni. Parameter kedua dia akan ambil yang Y ni. Okay. Okay. Kalau yang nak buat nama pun boleh. Buat nama pun boleh. Program sini pun boleh Dia tak effect Kalau saya buat sini nama pun. In fact sini pun program. Dia masih lagi nama ni akan ambil yang first. Dia tak kisah pun nama apa kat sini Jadi sebab tu saya buat XY tu. Supaya you tak confuse. Kena faham Kena betul-betul faham. Dia XY. So macam mana nama ni akan ambil yang mana satu. Nama nak ambil Y ke nak ambil X. So dia akan ikut sequence So kalau saya letak macam ni. Kalau saya letak macam ni. Maksudnya program ni akan ambil first input ni. Nama akan ambil second input. Okay. So dia ikut sequence yang kita letak di sini So dia bukan ikut nama XY tu. Okay, save So dekat sini Ali SMSK. So saya enter. So nampak dia ambil apa yang kita tulis kat sini. Okay, so Hailan bin Syafiq. Okay. PP. So dia akan ambil yang atas ni. Okay, itu adalah input. So kalau saya buat /abc dia akan not found sebab yang ada dalam route ni hanyalah /abc/ yang ada input. Kalau /abc saja dia not found lah.
Okay, itu cara kita passing data. Ini kita passing data ke dalam view. So kalau nak buat canggih-canggih macam ni, tak bolehlah guna view ni. Okay, tak boleh guna arahan simply macam ni. So kena guna function. Dalam case kita nak passing data.